Faedah yang pertama, tengok ayat yang pertama. Ayat pertama maksudnya ayat yang kita baca lah. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, sampai ke ujung ayat lah. Dan orang yang berkata kepada dua ibu bapa dia, bosan aku celaka orang tua ni, mengganggu kita. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kumpulan kafir. Dahlah kafir, derhaka kepada dua ibu bapa pula. Mereka mengingkari kebangkitan semula. Maka diistimbatkan daripada ayat ini, para ulama sekalian, dia kata apa? Wa fihi annahu la syai' afhash. Tidak ada satu dosa selepas daripada syirik kepada Allah Azza wa Jalla lain daripada dosa uquq al-walidain, derhaka pada dua bapa. Tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingat kan dalam hadis ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Nabi sebut bi akbaril kabair, nak ke tidak? Aku nyatakan kepada kamu dosa besar yang besar. Dosa besar. Apa dia dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Tengok dia letak situ. Al-isyraku billah, syirik, kemudian derhaka kepada ibu bapa. Jadi Allah Ta'ala kembar di sini. Katanya dia sebut al-akbaril kabair, di antara dosa besar yang besar. Dosa besar tu besar dah, tapi dosa besar. Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Hadis dalam Bukhari. Kemudian ada lagi hal lain tu, sumpah palsu apa. Yang pentingnya kita naknya syirik, derhaka dua bapa. Nombor dua, dalam rangkaian dosa-dosa besar yang besar. Allahu Akbar. Jadi kita hari ni kita muhasabahlah diri kita. Wahai anak-anak sekalian, kita ni bukan anak-anak ni. Kita ni semua anak-anak kepada ayah kita, ada mak kita. Marilah kita muhasabah. Kita semak balik hubungan kita dengan mak ayah kita. Apa perangai kita? Apa sikap kita? Bayangan itu boleh ditengok kepada perbuatan anak-anak kita kepada kita. Allahu Akbar. Sebab itulah kadang-kadang bila anak buat satu perangai, sebelum kita marah kepada anak-anak kita, biar kita marah kepada kita dulu. Tengok perbuatan anak, inilah perangai aku dulu. Kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ghafirli wa tub ilaik. Ya Allah, ampunkan dosa aku, terimalah taubatku, aku menyesal sekarang. Allahumma la taj'al ma fasada min ahwali zahiran wa batinan wirasatan li auladi. Tulis doa ni. Ya Allah, jangan engkau jadikan kerusakan, kepunahan perangai aku dengan dua ibu bapa aku ni turun kepada anak-anak cucuku. Jangan. Jadi kita minta biar dia putuskan rangkaian kerusakan hubungan kita dengan mak ayah kita setakat kita je dulu. Kita menyesal sekarang, kita berjanji dengan Allah kita akan ubah kedudukan, dan minta Allah Ta'ala tidak turunkan perangai itu kepada anak-anak dan cucu kita, ya Rabbal Alamin. Boleh dah? Ingat doa tu? Allahumma ja'al Allah la taj'al ma fasada min ahwalina zahiran wa batinan wirasatan li auladina. Ya Allah, jangan engkau jadikan keburukan akhlakku, perangaiku, tak hubungan yang tak baik di antara aku dengan ibu bapa aku tu, jangan engkau jadikan itu satu balasan daripada anak-anak kita kepada kita. Jangan jadi menurun kepada anak-anak. Minta dengan Allah Ta'ala. Dalam bahasa Qawi dia panggil biar putus rangkaian. Mana seperti sekat kita ya Rabbi, aku insaf sekarang. Aku dah sedar, dan kita pulihlah hubungan kita dengan mak ayah kita.
cakap baik-baik. Lebih-lebih lagi Allah Ta'ala uji kita di saat orang tua kita sakit. Bila mak ayah ni, ibu bapa kita waktu dia sihat, anak-anak jangan bimbang. Dia akan khidmat kepada anak kita selagi dia ada kudrat. Mak-mak kita ni bila bunyi anak nak balik, oh yang anak balik ni hari ni pagi lagi pergi beli lauk, pergi beli ke pasar pagi, siap. Cadar ke cucu nak balik. Masuk dia tegak. Siapa gelap tak siapa-siapa lagi. Telefon muda mana tu? Baru sudah check in hotel. Budak-budak nak mandi kolam. Ya Rabbi, mak ayah mak dia garu kepala. Tengok gula hak dia masak basi dah lah. Tengok. Kecil hati orang tua. Balik dulu. Kalau rumah sempit, adik-beradik ramai, minta izin dengan mak-mak. Oleh kerana rumah kita ni sempit, saya beri laluan lah kepada adik-adik lain duduk ni. Tak, kita pergi sewa homestay ke hotel sebelah-sebelah ni. Esok kita mari pula, raya lagi ni. Sekurang-kurangnya begitu ni, tidak pergi check in hotel. Rumah mak ni jangan bagi tempat lawatan. La haula wala quwata illa billah. Hasibu anfusakum. Kita kena banyak muhasabah diri kita sebelum kita muhasabah orang lain. Tengok yang perangai anak, menangislah kita dengan apa yang telah Allah Ta'ala nak menyedarkan kita. Allah Ta'ala nak dengar rintihan kita. Allah Ta'ala nak dengar rayuan kita. Allahumma aslih ahwalana, Allahumma hdina li asil akhlak. Banyak doa-doa tentang baik pulih akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berpindah kepada yang kedua. Faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala, tengok Tuhan kata apa? Ulaikal ladina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins. Tuhan sebut dalam ayat ini bahawa orang-orang yang binasa itu ada yang jin, ada manusia. Jadi kata sini ayat ni kata apa? Ulaikal ladina, mereka yang ingkar derhaka seperti itu ialah orang-orang yang telah tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu. Tengok ni. Qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Mana telah berlalu umat yang terdahulu daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kata di ahli tafsir, yaqtadi. Ayat ini menunjukkan annal jinna yamutun kama yamutul basharu qarnan ba'da qarnin. Jin mati sebagaimana orang juga mati. Cuma boleh jadi jin terpanjang umur daripada kita. Panjang umur. Cuma hari ni kita tak tahu jin ada hospital ke tidak. Jin ada hospital ke tidak. Wallahu alam. Kalau ada hospital mana? Kalau di Kuala Keran ni jin masuk hospital mana? Tak nak kesan. Kau jumpa dalam hotel mana-mana nampak bangun dia cerah. Tu hospital jin tu tak ada. Wallahu alam. Tapi dalam ayat ni ulama tafsir kata ini menunjukkan kematian dia. Ini analisa ni dibuat oleh Syekh Ibnu Atiyah. Dalam tafsir Ibnu Atiyah dia kata ayat ini menunjukkan jin yamutuna kama yamutul bashar. Jin mati seperti di mana manusia juga mati. Qarnan ba'da qarn. Generasi demi generasi. Satu. Dalam ayat yang sama juga annal jinna ma'murun manhiyun mukallafun. Jin makhluk yang bersama dengan manusia ada keberatan tanggungjawab syarak. Ada dosa pahala kita kata tadi. Jin ada dosa pahala. Jadi bila kata jin ni Allah Taala sebut walikullin darajatum mimma amilu, manusia dengan jin ada darjat dia masing-masing, ada tingkatan masing-masing. Ada yang syurga tinggi, ada syurga rendah, ada yang neraka atas, ada yang neraka bawah. Na'udzubillah. Jadi setiap orang itu ada. Sebab tu dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah SWT sebut apa? Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Mengabdikan diri kepadaku. Jadi jin dengan manusia ni dua makhluk yang ada taklif, ada tanggung besar, tanggungjawab syarak. Ada dalam hadis-hadis tentang azab kubur sebagainya, Nabi kata yasma'u, suara tangisan ahli kubur ni didengari oleh hayawan-hayawan illal jin wal ins. Jin dengan manusia je tak dengar. Jin dengan manusia je tak dengar. Maka ini menunjukkan bahawa tingkatan rahmat, tingkatan azab itu terkena ada pada jin dan manusia. Allahu akbar.
Mari kita pergi kepada faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada hari Allah Taala bentangkan neraka kepada orang kafir. Kemudian dia kata apa? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Mudah ambil semua dah kemewahan di dunia dulu. Di akhirat kamu tak ada. Allah. Para jemaah sekalian, tanda ayat ini, akhbarallahu ta'ala anna dunya wal ghina wal mal. Dunia, kekayaan, harta benda ni Allah Ta'ala jadikan kemewahan bagi orang yang tidak ada nasib di akhirat. Na'udzubillah. Akhirat bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka Tuhan sebut di sini, kamu dah ambil azhabtum tayyibatikum wastamta'tum biha, kamu dah enjoy. Boleh ke terjemah? Wastamta'tum biha, kamu dah enjoy. Jadi atas dunia dulu kamu enjoy, ambil belakang. Jadi kerana itu ayat ini tanda tuan-tuan, ubat dia, penawar dia dengan surah Taha ayat 131. Tulis surah Taha ayat 131, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. La tamuddanna, mu jangan duduk celek mata kepada apa yang kami berikan kepada buah kafir atas dunia. Tak, zahratul hayat, kemewahan dia. Mu jangan celek mata sangat, jangan duduk. Allah senangnya orang kafir, kita tak ada. Linaftinahum fi. Allah kata aku beri kemewahan untuk kami fitnahkan, uji mereka. Kalau dia sedar, dia insaf, alhamdulillah. Bagi kita orang mukmin, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Tuhan nak beri pada orang beriman lebih baik dan lebih kekal. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Sayyidina Umar datang. Dia pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur. Bila Nabi bangun, bekas atas belakang Nabi ni bekas tidur atas jerami, atas tikar. Umar sedih. Dia kata, ya Rasulullah, ahlud dunia, pemimpin roh dengan parsi tidur di atas tilam yang bertebal-tebal gini. Rasulullah tidur di atas tikar, bekas. Nabi kata, ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Umar, mu tak reda kah? Kamu tak senang hati kah? Allah beri kepada mereka kemewahan dunia, wa lana al-akhirah, untuk kita akhirat. Ya Rabbal Alamin. Ayat hadis ini dalam Bukhari secara panjang daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sabarlah ahli iman dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang bukan Islam. Kita sabar bahawa orang-orang yang beriman, biarlah mereka ni taqasyuf fid dunia. Taqasyuf maknanya biarlah kita pakai kasar-kasar atas dunia ni, tetapi mereka kita mengharapkan apa? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala yang besar di akhirat esok. Ya Rabbal Alamin. Tapi ingat, kalau kita nak ambil kemewahan, nak pakai baju comel, kereta comel, boleh ke tak boleh? Tak ada masalah. Dalam suratul A'raf ayat 32, Allah kata, qul man harrama zinatallah allati akhrajal ibadi wat tayyibati minar rizq. Siapa dia nak mengharamkan benda yang baik Allah Ta'ala keluarkan? Maknanya kita ada duit, kita nak pakai baju comel, tak boleh baju comel ni, takut tak zuhud. Pergi pakai baju cari serabel busuk bangga pergi masjid lah. Jadi kontra. Pakai orang yang mendakwa ahli zuhud ni, ahli tarekat yang pelik-pelik ni, pakai apa serabel, itu bukan daripada sunnah Nabi. Nabi suruh pakai comel-comel, nak pergi semaya Jumaat pakai baju baru, tidak jadi masalah. Kita siapa mengharamkan benda ini, tetapi kita ambil sebagai pakaian, perhiasan untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala, bukan sombong, bukan takabur, bukan bangga diri, maka itu dibenarkan. Alhamdulillah. Ini dia panggil Al-Quran ni, Islam ini seimbang. Dunia ada, akhirat ada. Tapi dunia di tangan, jangan dunia masuk dalam hati. Sebagaimana yang selalu kita sebut, kapal bahtera di atas air selamat, tapi kalau air masuk dalam kapal tenggelam.
Kita duduk atas dunia untuk mencari bekal akhirat, kita selamat. Tapi kalau dunia menunggang kita, kita akan binasa. Wal'iyahzubillah. Baik, yang keempat, tanda yang keempat. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Mereka telah hilang, mereka telah ambil semua kemewahan dunia, sebagaimana kata di ulama, man shamal yawm an syahawatihi aftara 'alaiha ba'da mamatihi. Menarik kata-kata ni. Siapa dia berpuasa di atas dunia ini daripada mengikut syahwat, mengikut nafsu, dia akan beriftar, berbuka puasa selepas dia mati. Maknanya atas dunia ni kita sabar, benda-benda haram kita tak ambil, benda syubhah kita jauhi, benda-benda yang membawa keangkuhan, kesombongan kita tinggal, insya-Allah kita akan dapat pulangan yang besar selepas daripada kita mati. Tetapi wa man ta'ajjala, siapa dia gopoh nak guna hak atas dunia dah benda yang Tuhan larang, maka tidak ada bahagian dia di akhirat. Maka ketika itulah kita baca ayat ini, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Tersebut adalah hadis Nabi yang sahih. Nabi kata apa? Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah illa ayatu. Siapa dia metak darah dunia, arak atas dunia, dia tak akan minum lagi di akhirat kecuali dia taubat. Hadis ini dalam Muslim. Man labisal harir fid dunya, siapa dia pakai sutra atas dunia. Kita orang lelaki haram sutra, kita pergi pakai sutra. Lam yalbasu fil akhirah, orang ni tak ada bahagian lagi di akhirat. Nah, siapa dia ini hadis ni semua ni menceritakan kepada kita tentang bahayanya melanggar syariat Allah Taala. Bila Nabi sebut tentang sutra, tentang makan dalam pinggan emas dengan perak, Nabi kata lahumud dunya walana fil akhirah. Biarkan orang-orang kafir itu makan atas dunia, kita ambil, kita guna di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka siapa dia meninggalkan perkara yang buruk di atas dunia ini, yang haram, Allah Ta'ala akan ganti dengan yang baik di akhirat. Sabarlah, sabarlah ahlul iman, walaupun kita terkongkong dengan banyak halangan, tapi kita akan jumpa lorong yang sangat luas di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, akhir ayat, fal yawma tujzauna azabal hun bima kuntum tastakbirun. Maka pada hari ini kita akan balas kepada kamu dengan sebab kamu sombong. Kata di ulama, uhtujja bihi, ayat ini menjadi dalil bahawa orang kafir akan dipersoalkan dengan furu' syariat. Dia kafir, dia tak semaya. Dia kalau semaya tak sah. Tapi dia tak semaya itu satu dosa lain pula. Maka sebab Allah Ta'ala sebut, sebab mereka diazab dua sebab. Yang pertama, bima kuntum tastakbirun, sebab kamu kafir. Wa bima kuntum tafsukun, dengan sebab kamu fasik. Fasik maknanya kamu tak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dia kafir itu satu penyakit, dan hak dia tak buat, dia tak puasa, dia tak sembahyang, itu dosa lain pula. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada dosa. Dalam bahasa fiqh dipanggil al-kufar mutalabuna bi furu'is syariah. Orang kafir akan dipersoalkan, ditanya tentang furu', cabang-cabang ibadat yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dosa kafir satu, dosa tak semaya tambah lagi. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Para jemaah sekalian, tamatlah 5 faedah yang dapat kita ambil. InsyaAllah kita akan sambung ayat 21 tentang wazkur akha adin iz anzara qaumahu bil ahqaf. Subhanakallahumma wa bihamdika